Alhamdulillah, saya syukur keluar rumah jam 4 pagi. Tapi sampai sini lambat sangat, kan? Keluar, okey, saya minta maaf sebab semalam tak dapat bersama dengan rombongan. Saya sebenarnya bertugas sebagai Exco Kerajaan Negeri. Kalau di sini menteri lah, ya, menteri. Jadi kita kerja sampai petang. Sebab saya dah pernah ambil cuti, jadi kali ini saya tak boleh ambil cuti lah, ya. Jadi saya ambil keputusan ambil flight pagi jam 5.30 sepatutnya. Tapi itulah Allah tak izinkan saya sampai lambat. Tapi saya ingin mengatakan Sarawak ini sebagaimana Rafizi sebut memang begitu cantik dan indah, ya. Pertama kali saya datang ke Sarawak, tak silap saya tahun 2002, ya. 2002 ke masa itu pemilihan raya kecil. Di masa itu kita saya kena jaga miri, ya, saya jaga miri, ya, saya kena jaga berkenu, ya, lambe, masa tu Moda bertanding, kan. Lepas tu kita pernah pergi jaga jejepak dan sebagainya. Tapi pada ketika itu tak ramai orang, ya, kita keadilan tidak ramai. Jadi kita pun kena jaga satu tempat, jadi pengarah, bantu pengarah pilihan raya di sana, di berkenu. Masa tu kita baru belajar makan midin, ya. Raf tahu midin tu apa? Pucuk paku, sedap, ya, midin, ya. Makan macam-macam lah, ya. Memang sedap sangat makanan di sini. Tapi yang uniknya, semasa kita election pada ketika itu, saya bingung masa tu macam mana kita nak cari polling agent, ya. Tak ada polling agent. Tetapi kebetulan kawan-kawan saya banyak yang kerja dengan Petronas. Ya, jadi apa kita kata, kamu yang cuti 2 minggu tu, kamu kena datang tolong kami, ya, jaga kita punya calon di Lambe. Jadi yang uniknya pertama kali masa tu, ya, KTM cakap kami tak pernah ada pembangkang jadi pacar. Kali ini semua saluran kita ada pembangkang jadi pacar masa itulah, kan. Jadi kenapa saya cerita sejarah ini? Saya nak cerita sebenarnya kadang-kadang kita bila pertama kali kita melakukan sesuatu mungkin kita tidak berapa faham, tetapi kebetulan kita di Semenanjung ada pengalaman itu. Kita perlu datang bantu kawan-kawan di sini, tapi bukan dengan harapan kita nak mengambil alih. Kita nak mengajar orang Sarawak supaya orang Sarawak tahu selok-belok sebenarnya bagaimana. Lepas itu orang Sarawak lah yang kena menguruskan hal ehwal ini. Kebetulan Parti Keadilan adalah parti untuk semua. Jadi kita kena kotakan apakah itu parti untuk semua. Jadi saya tak nak ambil masa panjang, saya nak cerita tentang wanita sebenarnya perlukan perubahan, ya. Ada kita kena regenerasi, ya, berubah. Berubah maksudnya bukan tak semestinya kita tidak elok, ya. Berubah maksudnya kita kena pergi ke satu tahap yang lain. Macam kita berkeluarga, ya, kita berkeluarga, kita di tahap satu tahap itu, tetapi kita lama kelamaan kita nak mendapat benda yang lebih baik. Jadi kita berubahlah daripada satu tempat, daripada satu keadaan ke satu keadaan yang lain. Jadi wanita keadilan juga begitu. Kita telah sama-sama bangunkan daripada tahun 2000, masa dulu wanita keadilan tak ada sayap pertama kali dulu. Tahun 2000 baru kita mulakan sayap wanita. Bila kita ada sayap wanita, setelah hampir 22 tahun, ada sedikit saya rasa bantuan ataupun sesuatu yang perlu dibuat di Sarawak ini. Ya? Saya tak nampak wanita Sarawak boleh terlibat secara aktif di setiap cabang. Ya? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Apakah kita tidak ada pemimpin? Ataupun kita tidak turun padang dan mencari pemimpin itu? Saya yakin ramai, ada kawan-kawan kita daripada orang Ulu, ada kawan-kawan kita daripada banyak-banyak bangsa yang lain, tetapi persoalannya kepimpinan tidak mungkin tidak turun dan mencari potensi-potensi yang itu, ya. Jadi mustahil kita boleh menguruskan parti ini, ya, Parti Keadilan ini khususnya di Sarawak hanya dengan kita ada organisasi tapi tidak ada orang yang kita bangunkan. Sebab itu wanita keadilan, insya-Allah saya, saudara Nap, ya, Puan Wasanti,
YB Rosnah pun ada, ya, seorang ahli parlimen, kita ada Ada, kita ada berapa lama, Ryan dan sebagainya. Kita ingin melihat supaya organisasi itu diurus. Parti kita ini diurus. Maksudnya kena ada orangnya. Kenapa? Sebab kalau kita memimpin sesuatu jawatan itu, kenapa kita masuk politik? Politik adalah sebenarnya menguruskan manusia. Ya? Nak menguruskan manusia ini dia perlukan seseorang yang menguruskan. Ya, bukan dia automatik masuk politik kita terus pandai. Kena ada orang yang boleh menguruskan kelompok ini dan kelompok ini akan menguruskan mereka yang di bawah ini. Jadi isu banyak di sini di Sarawak. Kita dengar isu berkaitan dengan orang Penan contohnya, ya. Kenapa isu ini tidak ke tengah? Sampai sekarang masih lagi tidak dapat diselesaikan. Saya sendiri tanya saya jawapannya, saya mungkin tidak dapat memberi jawapan yang begitu jitu. Tetapi kita perlu sekelompok wanita yang betul-betul diuruskan ataupun diajar, dilatih supaya mereka faham bagaimana untuk melaksanakannya. Saya pernah kadang-kadang pergi ke luar negara, ya, pergi kursus politik. Berjumpa juga dengan kawan-kawan kita daripada negara-negara lain. Khususnya dari New Zealand, ya, daripada tempat-tempat yang ada orang-orang asal. Dan mereka begitu ke depan di dalam diberikan tempat di dalam masyarakat disebabkan perjuangan mereka tu ada sekelompok wanita yang betul-betul committed untuk menyelesaikan masalah ini. Kenapa kita mesti selesaikan masalah ini? Sebab anak-anak perempuan kita, ya, keluarga kita yang kita jaga ini kena melalui satu proses di mana kalau kita tidak didik dia dengan betul, kita tidak akan dapat perubahan tersebut. Ya, jadi di situlah sebenarnya perlu sedikit orang kata bimbingan, exposure ataupun pendedahan kepada semua, jadi wanita semua ataupun kita. Saya cakap ni walaupun saya sebut pasal wanita, tetapi kaum lelaki pun kena dengar juga. Sebab apa? Kaum lelaki anda ada anak perempuan kan? Ada kakak, ada adik, ada anak buah perempuan yang perlu kita uruskan bersama. Jadi tanggungjawab ini saya bersama dengan rakan-rakan yang bertanding, kita cuba insya-Allah akan jadikan tempat ini ataupun apa yang mandat yang diberikan untuk kita buat yang terbaik. Tetapi dengan syarat, ya. Kita kenalah sama-sama jujur dan juga berprinsip di dalam perjuangan ini, ya. Saya tadi dapat sedikit maklumat, Napsia sebut tentang cantiknya, uniknya Sarawak ini bukan saja berbilang kaumnya, tetapi tentang budaya, ya, tentang kata produk-produk yang ada dan sebagainya. Yang itu semua kita mungkin boleh ketengahkan sebaik mungkin. Baru-baru ni juga saya dengan Kraft Malaysia, ya, saya pun bincang dengan Kraft Malaysia kenapa banyak benda yang kita nampak tidak diketengahkan yang betul. Tetapi persoalan asasnya perkara-perkara ini semua memerlukan ahli-ahli politik yang betul-betul jujur, yang baik untuk memastikan perkara ini dapat diketengahkan dengan baik, insya-Allah. Jadi itu sajalah daripada saya. Soalan dah selesai? Dah? Oh, okey. Saya tak dengar soalan kan, tetapi apapun saya perkenalkan diri saya lah, ya. Nama saya Roziah binti Ismail. Biasa dengar Kak Oji tu saya lah, saya latar belakang saya kejuruteraan awam, ya, civil engineering, saya ambil civil engineer. Sudah ada 3 anak, ada 3 cucu. Tak lama lagi boleh dikatakan orang lama di dalam parti daripada awal penubuhan menjadi pengurusi tetap sebenarnya. Jadi Setiausaha Keadilan sehinggalah saya bertanding. Yang jawatan paling tinggi adalah Timbalan Ketua Wanita Pusat. Semasa akhirnya saya pada ketika itu ketua wanitanya adalah Zuraidah Kamarudin, ramai yang kenal di sini. Saya mempunyai prinsip yang berbeza dengan beliau. Ya, banyak benda yang saya dengan Zuraidah saya tidak boleh bersama dengan beliau. Jadi sebab itu saya ambil keputusan untuk bertanding pada ketika itu dan akhirnya keadaan yang tidak mengizinkan dan saya kalah pada ketika itu. Dan sebab itu orang tanya mana YB Roziah ni, lama tak jumpa. Saya tak ada jawatan selepas itu, ya, daripada 2018 saya tidak punya jawatan. Jadi saya hanya kembali semula bila Zuraidah dan kawan-kawan berkhianat Sheraton itu,
dan saya menjaga Selangor, balik menjadi Ketua Wanita Negeri Selangor. Jadi insya-Allah saya ingat ada pengalaman sedikit yang telah pun diberikan kepada saya daripada awal penubuhan parti ini. Saya kali ini kita dah bercakap dengan kawan-kawan kita, pasukan yang ada. Kita mahu kali ini kita benar-benar bagi tanggungjawab khusus kepada naib-naib semua kena datang ke Sarawak, ya, paling kurang kalau kita bagi, kita ada timbalan, ketua timbalan, kita ada 3 naib, lepas tu kita ada 2 naib lagi campur. Maksudnya kita ada 7 orang yang boleh bekerja. Kalau setiap bulan seorang kena datang, kita ada 31 cabang, betul kan? 31 cabang, maksudnya kita perlu 3 round seorang aja sekali setahun. 3 kali. Jadi boleh diuruskan. Betul tak? Jangan harap ketua saja. Ini pasukan ini yang kena turun. Itu tak masuk nanti Rafizi, Nazmi, ya, anak muda dan semua-semua ini. Dan insya-Allah kita kena letakkan Sarawak ini, walaupun lepas pilihan raya yang lepas kita tidak memenangi mana-mana kursi, tetapi kalau kita kerja kuat dengan mesej yang betul, saya yakin kita boleh kembalikan semula Sarawak ini, ya, di tangga ataupun di tangan yang betul, dan insya-Allah akan kembali gemilang. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Jadi jangan lupa undilah kita orang, ya. Kita ingin membawa satu perubahan yang baik kepada wanita Sarawak dan kepada keadilan khususnya, dan insya-Allah dengan ada mandat ini kami akan berusaha sebaik mungkin. Terima kasih semua. Sekian, terima kasih.